Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk semua. Pada hari ini, kami akan melakukan pembentangan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna iaitu KPPB. Kami merupakan wakil pelajar dari Jabatan Pengajian Melayu di Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Antarabangsa. Hadirin yang dimuliakan, berikut merupakan pensyarah pembimbing kami bagi kursus 1 dan kursus 2. Untuk BMMB 1084, Asas Tata Bahasa Bahasa Melayu, pensyarahnya ialah Encik Suradi bin Hassan. Beliau merupakan pensyarah akademik di Jabatan Pengajian Melayu. Manakala kursus yang kedua, iaitu BMMB 1094, Kemahiran Bahasa Melayu, pensyarahnya ialah Puan Hamimah binti Alwi. Beliau juga merupakan seorang pensyarah kanan di Jabatan Pengajian Melayu. Hadirin yang dihormati, pohon pepaya tiada berduri, tumbuh bersama bunga melati. Izinkan saya perkenalkan diri, moga-moga menyentuh hati. Oleh itu, nama diberi Muhammad Abid Nabil bin Muhammad Fuad bersama dengan dua lagi rakan seperjuangan saya, iaitu saudara Muhammad Faik Imran Abdul Karim dan Muhammad Afiq bin Halim. Seterusnya kita akan melihat merungkai dan merangkai standard bagi kursus 1. HPK BMMB 1084 Asas Tata Bahasa Bahasa Melayu. Untuk HPK 1, ianya menerangkan tentang pengenalan tata bahasa dan asas morfologi bahasa Melayu. HPK 2 untuk menilai pengetahuan asas sintaksis, manakala HPK 3 mengilustrasi konsep sistem ejaan bahasa Melayu dan kegramatisan tata bahasa. Kami lampirkan juga kemahiran, pengetahuan, mikro dan makro. Seterusnya, saya akan merungkai dan merangkai standard kursus 2 BMMB 1094 Kemahiran Bahasa Melayu. Terdapat 4 HPK dalam kursus ini. HPK pertama iaitu menjelaskan kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis. HPK yang kedua menghubungkait faktor-faktor penguasaan kemahiran bahasa dengan peringkat-peringkat kemahiran bahasa. HPK ketiga menunjuk cara aktiviti kemahiran mendengar dan bertutur bahasa Melayu. Dan HPK yang keempat, menganalisis aktiviti kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Saya juga melampirkan kemahiran, pengetahuan mikro dan makro dalam kursus ini. Seterusnya, kita bergerak kepada perkembangan pembelajaran serta hasrat pembelajaran dan kriteria kejayaan dalam kursus ini. Idea utama, soalan pencetus idea. Hadirin dan hadirat sekalian, pemerkasaan bahasa Melayu tanpa sempadan. Sejauh manakah masyarakat global dapat mempelajari keunggulan bahasa Melayu tanpa sempadan? Hasil pembelajaran kursus HPK yang dipilih ialah HPK 3. Hasil pembelajaran gabungan kursus 1 dan kursus 2. Kursus 1 BMMB 1084 dan kursus 2 BMMB 1094. Dalam kursus 1, mengilustrasi konsep sistem ejaan bahasa Melayu dan kegramatisan tata bahasa. Manakala dalam kursus 2, menunjuk cara aktiviti kemahiran mendengar dan bertutur bahasa Melayu. Tugasan pembelajaran kursus 1. Evident. Penghasilan produk sebanyak 30%. Terdiri daripada HPP 2 sebanyak 15%, kognitif, HPP 6 15%, afektif. Eviden lain dalam kursus ini perkongsian hasil dengan rakan-rakan digital menerusi WhatsApp, Telegram, TikTok dan Instagram. Gambar-gambar hasil produk disimpan di dalam drive. Tugasan pembelajaran kursus 2. Eviden. Pembentangan sebanyak 20%, terdiri daripada HPP 2 sebanyak 10%, kognitif, HPP 5 10%, kemahiran komunikasi. Eviden lain dalam kursus ini
pembentangan secara langsung di TikTok, serta menyertai pertandingan peringkat IPG KBA dan peringkat kebangsaan. Baiklah hadirin dan hadirat sekalian, kita pergi kepada pelan pembelajaran bermakna. Yang pertama, ke mana arah tujuan? Pada akhir kursus, pelajar dapat mengilustrasi konsep sistem ejaan bahasa Melayu dan kegramatisan tata bahasa menerusi penghasilan produk iaitu tugasan 2 BMMB 1084. Seterusnya, membentangkan penghasilan produk tersebut dalam tugasan 3 iaitu BMMB 1094 untuk menunjuk cara aktiviti, kemahiran mendengar dan bertutur bahasa Melayu. Yang kedua, menarik minat pelajar. Pelajar diberikan kebebasan untuk menghasilkan produk dan kaedah membentangkan penghasilannya. Pelajar mengaplikasikan pemanfaatan teknologi untuk membina jalinan dan jaringan dengan rakan pembelajaran menerusi WhatsApp, Telegram, pembentangan secara langsung di TikTok, perkongsian gambar dan video di Instagram. Yang ketiga, membantu pelajar meneroka dan mengalami idea utama. Berkongsi link secara langsung di TikTok dan gambar-gambar penghasilan produk di Instagram. Aktiviti kuliah dan tutorial serta tugasan pentaksiran berterusan dimasukkan ke dalam Google Classroom. Yang seterusnya, menyediakan ruang dan peluang untuk pelajar berfikir semula dan menyemak. Pembentangan secara bersemuka dan dipancarkan secara langsung menerusi TikTok, perkongsian maklum balas mesyarah, rakan pembelajaran iaitu komen dan maklum balas dalam talian. Maklum balas juga diberikan dalam Google Classroom. Seterusnya, pelajar diberi peluang menilai kerja mereka dan implikasinya. Pelajar menyatakan harapan dan dengan penghasilan produk tersebut, seperti menyertai pertandingan inovasi, memohon hak cipta, digunakan ketika praktikum dan sebagainya. Rakan pembelajaran memberikan pandangan, penambahbaikan dan kebolehgunaan produk. Kemudian, sesuai dengan kepelbagaian, kebolehan atau latar belakang pelajar. Pelajar merancang dan menguruskan 100% penghasilan produk dan kaedah pembentangan dengan bimbingan pensyarah melibatkan pelajar secara maksimum dan berkesan. Pelajar dapat melaksanakan tugasan pentaksiran berterusan dengan amat cemerlang dan mengaitkan penghasilan produk tersebut bukan sahaja untuk kursus, tetapi juga boleh digunakan untuk masa-masa yang akan datang. Kita pergi kepada kompetensi global 6C. C yang pertama, Sasia. Sikap tanggungjawab, menghormati pandangan dan maklum balas rakan pembelajaran telah menyuntik kepribadian pelajar untuk terbuka menerima pandangan orang lain. C yang kedua, kewarganegaraan. Memperkasa penggunaan bahasa Melayu dengan betul menerusi penghasilan produk. Pembentangan secara langsung di TikTok dan maklum balas di Google Classroom telah menyemai perasaan cinta terhadap keunggulan bahasa Melayu. Kita pergi kepada C yang ketiga, kolaborasi. Perbincangan berterusan bersama pensyarah dan perkongsian idea bersama rakan pembelajaran mencetuskan kolaborasi terbaik dalam menghasilkan produk lebih berkualiti dan praktikal. C keempat, komunikasi. Pembentangan secara bersemuka dan dipancarkan secara langsung di saluran TikTok secara tidak langsung membina keyakinan pelajar untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Melayu dengan lebih mantap dan penyampaian yang lebih berkesan. Kita pergi kepada C5 iaitu kreativiti. Kebebasan yang menghasilkan produk yang dekat dengan diri pelajar telah menghasilkan buah fikiran yang lebih kreatif dalam menghasilkan produk. C6. Pemikiran kritis. Pelajar menyatakan harapan setelah menghasilkan produk dan kebolehgunaannya pada masa hadapan secara tidak langsung melahirkan pemikiran kritis untuk membuat penambahbaikan secara berterusan. Baiklah hadirin dan hadirat sekalian, kita pergi kepada gambar hasil tugasan kursus 1 bagi HPK 3. Seterusnya, kita pergi kepada gambar hasil tugasan kursus 2 bagi HPK 3. Sekarang kita lihat pula impak KPPB, kerangka 3R iaitu rigor, relevance dan relationship. Untuk rigor, pensyarah telah menunjukkan contoh penghasilan produk yang akhirnya telah memberi kesan kepada penghasilan produk pelajar yang amat berkualiti, idea baharu, kebolehgunaan pada masa hadapan dan praktikal. Relevans pula, hubung kait tugasan penghasilan produk dan pembentangan dengan realiti kehidupan sebenar bakal guru di sekolah. Dan yang terakhir, relationship. Perkongsian ilmu antara pensyarah dengan pelajar menerusi tunjuk cara iaitu demonstrasi, pelaksanaan penghasilan produk dan video pembentangan yang berkesan. Kita lihat perancangan penghasilan produk. Pelajar membuat perbincangan bersama pensyarah dan menghasilkan draft penghasilan produk. Kita lihat perancangan penghasilan produk.
Pensyarah menunjukkan cara menghasilkan produk, membuat demonstrasi dan contoh pembentangan 3 minit. Kita lihat kepada penyelarasan penghasilan produk, penggunaan Google Classroom untuk perbincangan, maklum balas dan bukti penghantaran produk. Baiklah. Tanam sirih dalam taman, gali lubang tepi perigi. Terima kasih hadirin budiman, lain kali bersua lagi. Terima kasih kepada Encik Suradi atas bimbingan yang telah diberikan. Sekian daripada kami. Sekian, terima kasih.